Sudah beberapa hari Baginda Sultan tidak bersemayam di atas tahtanya. Ya, kita kena cari jalan bagaimana untuk menghiburkan hati Baginda Sultan. Tapi soalnya bagaimana? Kedukaan Baginda itu adalah disebabkan oleh kematian. Kematian orang yang sangat disayanginya. Kita kena cari pengganti pemaisuri Baginda. Kita kena cari yang benar-benar cantik. Cantik yang mengatasi almarhum pemaisuri Baginda. Pasti Baginda Sultan akan terhibur. Tapi siapakah yang Tuan Hamba maksudkan orang yang paling cantik di negeri Melaka ini? Ya, kalau boleh, bukan daripada kalangan manusia. Baginda Sultan harus mempunyai seorang pemaisuri yang mengatasi martabat manusia. Misalnya, Dewi Kayangan. Bagaimana kita nak mengadakan Dewi Kayangan sedangkan kita tak pernah tengok Dewi Kayangan? Dan Dewi Kayangan itu mungkin cerita datuk nenek moyang kita. Mungkin manusia bisa menjadi dewi. Seperti di tanah Jawa itu, ada seorang putri jelita yang tinggal di atas sebuah puncak gunung. Tinggal di atas puncak gunung? Ya. Macam mana dia boleh naik kat puncak gunung? Dan siapa yang bawa dia ke sana? Betul tu. Bukannya senang nak mendaki gunung. Hamba kurang perasa macam mana putri itu boleh berada di atas gunung. Tapi soalnya, putri itu tersangatlah cantik jelitanya. Sehingga semua putra raja yang ada di tanah Jawa masuk meminangnya. Tapi ditolak semuanya. Wah! Itu boleh kita buatkan cerita untuk menghiburkan Baginda Sultan. Sudah pasti Baginda Sultan akan menitahkan bendahara supaya meminang puteri itu. Dan sekiranya bendahara gagal untuk mendapatkan puteri itu, sudah pasti dia akan dilucutkan jawatan. Dan Datuk Bendahara akan dihukum bunuh. Dan Tuan Hamba bisa menjadi bendara. Sekurang-kurangnya begitulah. Soal puteri itu ada ataupun tidak bukan menjadi persoalan. Persoalannya sekarang, di gunung manakah kita nak letakkan puteri itu? Kalau di tanah Jawa, apakah nama gunung yang puteri itu tinggal? Tanah Jawa. Ya, Tangkuban Perahu. Di satu daerah bernama Pasundan. Putrinya bernama Dayang Sumbi dan putranya bernama Sangkuriang. Tersangat cantik jelita putri tersebut sehingga kan puluhan tahun tidak dimakan usianya. Seperti perawan adanya. Sehingga kan putranya sendiri jatuh cinta kepadanya. Aduh, ini pasti cantik sekali. Iya, mana bisa ditandinginya di seluruh tanah Jawa. Dah, sudah. Kita lupakan dulu cerita Sangkuriang itu. Yang menjadi persoalannya sekarang, di gunung manakah kita letakkan puteri itu? Ya! Nanti. Di tanah Melayu ini ada gunung. Apa nama gunung tu? Ya, gunung apakah yang paling keramat di sini? Gunung. Gunung Ledang. Ya! Putri Gunung Ledang. Benarkah seperti apa yang kamu persembahkan ini, Temenggung? Bagaimana kamu boleh mendapat akan cerita ini? Selama beta bertahta di negeri Melaka, baru hari ini beta mendengar akan Putri Gunung Ledang itu. Ampun tuanku, beribu-ribu ampun sembah Patik harapkan diampun. Binasalah Patik ini sekiranya Patik berdusta kepada tuanku. Ampun tuanku. Bagaimana maksud kamu? Akan kecantikannya itu melebihi sekalian perempuan yang berada di negeri Melaka ini. Bagaimana dengan tanah Jawa? Pasai, Aceh? Termasuklah tanah Jawa, Aceh dan Pasai. Malah seluruh dunia ini tuanku.
jika dibandingkan dengan Puteri Gunung Ledang itu, mereka itu semua ibaratnya kaca dibandingkan dengan intan belian asri, tuanku. Ampun, tuanku. Wah, pasti cantik orangnya. Pasti, tuanku. Apa kamu sudah melihat? Patih Kamarwijaya telah melihatnya, tuanku. Katanya, Puteri Gunung Ledang itu lebih cantik daripada puteri-puteri yang ada dalam tanah Jawa itu, tuanku. Ampun, tuanku. Termasuk Majapahit? Raden Mas Ayu? Benar, tuanku. Kalau begitu, arahkan Patih Karmawijaya datang menghadap beta. Ampun, tuanku. Titah dijunjung, tuanku. Patih pergi sekarang juga, tuanku. Ampun, tuanku. Aduh, gawat nih. Mengapa hamba dilibatkan dalam perkara ini? Hamba sendiri pun tidak pernah melihat putri yang dimaksudkan itu, tuan hamba. Aduh. Bertenang, Memanda. Soalnya, ada ataupun tidak, janganlah difikirkan sangat. Ceritakan saja pada baginda akan kecantikan puteri itu mengikut pandangan mata Memanda. Kan Patih pandai membezakan perempuan yang cantik ataupun yang tidak cantik. Aduh, kan sebenarnya putri itu tidak wujud. Yang akan pergi meminang itu bukannya kita. Pastinya bendahara dan dipertuanan di atas sana yang tinggi-tinggi pangkatnya. Kita ini hanyalah pegawai rendah. Manalah layak dikirim untuk meminang seorang puteri. Habis, bagaimana kalau bendahara sendiri pergi mencari putri itu di gunung tersebut dan dilihatnya putrinya tak ada? Macam mana? Yang menerima akibatnya bukan kita, bendahara. Salah-salah akan dilucutkan jawatannya ataupun dibunuh. Itu bukan soalannya. Persoalannya sekarang, kita mesti meyakinkan kepada baginda bahawa Puteri Gunung Ledang itu benar-benar wujud dan cantik. Ya. Bagaimana susuk tubuhnya, Patih? Apa yang Cantik, tuanku. Beta mau tahu, bagaimana cantiknya itu? Pinggangnya, tuanku, macam kerangka. Kecil. Ramping, tuanku. Ya, ramping. Bagus, Temenggung. Pandai kamu memilih perkataan, Datuk Temenggung suka baca kamus, tuanku. Bagus. Banyakkan baca kamus. Kalau beta ada masalah, beta boleh rujuk sama kamu, Temenggung. Baik, tuanku. Patih, teruskan. Dadanya, tuanku. Dadanya membusung. Busung? Penyakit itu. Bukan membusung yang itu, tuanku. Ya, besarnya seperti dua buah gunung ledang yang diletakkan berjejeran. Besar macam gunung ledang. Itu ibarat saja, tuanku, perbandingan. Ya, tuanku, perbandingan. Seperti Patih ibaratkan cantiknya seperti bulan purnama. Rambutnya mayang mengurai bak sutera. Pinggangnya ramping bak kerengga. Bagaimana cara dia berjalan? Tuanku. Begini, tuanku. Begini cara dia berjalan? Ya, tuanku. Itu ibarat saja, tuanku. Malah puteri itu lebih lembut lagi. Ibarat macam orang menari, tuanku. Ampun, tuanku. Berjalan tari lenggang.
pipi pauh dilayang, hidung bak seludang. Leher buyung sejenjang, rambut seikal mayang. Mata bagai bintang timur, gigi bak mutiara beratur. Bibirnya merah delima, betis bunting padi lembut melangkah. Titahkan bendahara datang menghadap beta sekarang juga. Beta dah tak tertahan menanggung rindu akan putri Gunung Ledang itu. Ampun tuanku, perintah dijunjung tuanku. Hei! Kau tengok perempuan mata terbeliak, ha? Lain kali kau tengok perempuan mata terbeliak, aku sendiri jaga sini. Tak payahlah kamu libatkan sahabat-sahabat kamu ke Gunung Ledang tu. Kena ada lagi tugas yang penting di Melaka ini daripada kamu membuang masa mendaki gunung itu. Datuk yakin puteri itu tak wujud di Gunung Ledang? Bahawa puteri itu cerita dongeng semata-mata? Selama aku hidup di negeri Melaka ini, barulah pertama kali aku mendengar cerita puteri itu. Siapakah gerangan yang mengadakan cerita ini sehinggakan baginda meyakininya? Namun aku tidak menafikan bahawa inilah kerja-kerja dua pegawai yang nakal itu. Siapa pegawai-pegawai itu, Datuk? Datuk Temenggung, Patih Karma Wijaya, Laksmana Koja Hasan. Mereka ini sentiasa mencari modal untuk menjatuhkan aku. Kepalsuan. Lambat laun akan terserlah jua. Biar apa orang nak buat, kita kerjakan apa yang dititahkan. Kamu bawa Tong Mamat dan Sang Setia bersamamu. Mereka ni biasa dengan kerja-kerja pelik ni dan keadaan di sana. Manalah tahu ada benarnya cerita Tuan Puteri itu. Tak dinafikan. Memang banyak perkara aneh berlaku di gunung ni. Namun, tak banyak cerita yang dapat dibuktikan kebenarannya. Kan bagus kalau benar-benar kita dapat bertemu dengan Puteri Gunung Ledang itu, kan? Yang pasti, kita akan hadapi laluan yang sukar. Ada 4 orang asli di sini. Mereka akan ganggu perjalanan kita. Mereka tak benarkan orang luar di sini. Bagi mereka, tanah ni, tanah pusaka. Pusaka? Alah. Kalau betul puteri itu tak wujud, buat apa kita daki gunung ni? Kita yakin ke je pada Sultan? Katakan puteri ini, cerita puteri ini semua dongeng. Memang sukar nak yakinkan baginda Sultan. Aduh. Soalnya baginda begitu yakin akan hadiahnya puteri itu. Hingga dia kirimkan hadiah untuk puteri, kan? Bagaimana kalau puteri itu benar-benar tidak wujud? Tahulah kita nak mencari helah, nak melepaskan diri. Kan Tuhan dah anugerahkan kita akal untuk berfikir. Semua kau punya pasal. Apa aku pula?
mau pergi mana? Pergi mana? Puncak gunung. Cari apa? Cari apa? Berjumpa dengan Putri. Tuan Putri, mana ada Tuan Putri? Di atas gunung. Atas gunung. Ini adalah titah perintah Sultan. Ini tempat tak boleh lalu. Tak boleh lalu. Ini kebun kami. Kebun kami. Ini tanah kami. Tanah kami. Tak boleh ceroboh tanah kami. Tanah kami. Tolonglah Datuk. Diam. Diam. Benarkanlah kami lalu. Kami tak buat apa-apa. Cuma mau tumpang lalu saja. Tak boleh. Kamu mesti mau tebus. Mesti mau tebus. Bagaimana? Kamu mesti lawan dia. Lawan dia. Baiklah. Tapi buka ikatan sahabat hamba dulu. Muhammad. 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 Hamba akan cuba depan dengan dia. Doakan hamba. Kalau ada peluang, cuba lepaskan diri. Tuan Muhammad mana? Hah? Muhammad. Muhammad? Muhammad. Alhamdulillah, kita selamat. Tengok bau tuan apa? Tak apa, sikit je. Macam dah sampai. Ya. Belum lagi. Hah?
Habis, kalau belum, taman ni taman siapa? Rasidah. Tuah, dalam hutan macam ni, mana ada taman? Siapalah gerangannya? Orang bandar nampaknya. Buat apa dalam hutan ni? Nampak gayanya kamu ni macam pendekar. Luka kamu ni pun nampak macam kena senjata. Siapakah kamu sebenarnya? Hang Tua. Hang Tua? Masya Allah. Pendekar Melaka yang terbilang tu? Hamba terhutang budi dengan nenek. Mereka berdua tu siapa? Hamba bernama Sang Setia. Yang ini Tun Mamat. Oh, orang besar istana. Bertuahnya nenek. Dalam hutan pun dapat jumpa orang besar-besar istana. Ngucap tu. Tentu kamu lapar. Mari makan. Terima kasih, Nek. Susah dia. Kamu ni sebenarnya nak ke mana? Kami dititahkan untuk ke puncak gunung, berjumpa dengan Puteri Gunung Ledang. Oh, kamu nak pergi berjumpa Puteri Gunung Ledang. Nek, benarkah kisah Puteri Gunung Ledang itu? Dekat sini banyak nenek dengar cerita-cerita. Tapi semenjak nenek tinggal kat sini, tak pernah pula nenek jumpa apa-apa. Nek dah lama tinggal sini? Oh, nenek dah lama tinggal sini. Nenek kerja cari rotan, cari akar-akar kayu. Jadi, bila nenek keluar pergi mencari akar kayu dan rotan, nenek tinggalkan pondok ni? Kami pun tak tahu ke mana arah tuju. Di mana puteri itu? Mungkin di puncak gunung. Sebenarnya, kamu ni dah hampir ke puncak. Dah separuh pun perjalanan kamu. Nek, apa pendapat nenek tentang Puteri Gunung Ledang itu? Tua, nenek rasa kamu tu tak payahlah pergi. Kamu masih sakit. Belum sembuh lagi, badan kamu tu panas macam api. Kalau apa-apa terjadi nanti susah. Ha, betul kata nenek tu. Tua, serahkan saja tugas membina ini kepada hamba berdua. Tua.
Terlambat pusing-pusing ah. Yalah. Hamba pun begitu juga. Kalau macam ni, bagaimana kita nak sampaikan hadiah kepada puteri itu? Oh, hadiah. Kamu ada bawa hadiah? Begitulah kira-kiranya, Nek. Dan kami perlu sampaikan hadiah ni kepada puteri. Tanda Sultan ingin jadikan puteri sebagai permaisuri Melaka. Oh, mahalnya. Emas, Nenek. Bertatakan berlian tu. Emas bertata berlian asli? Ni ke puteri Gunung Ledang? Agaknya lah. Menyesal aku datang sini. Menyesal aku. Kalau macam ni lah yang kita nak persembahkan pada Baginda Sultan. Habislah kita dibenam. Amboi, cantiknya Mas. Bertatah belian. Kalaulah aku jual, boleh jadi kaya raya. Tak payah lagi cari akar kayu. Kalaulah dah ada emas bertuah ni, tak payah lagi akar kayu ni. Sastia? Sastia? Tuan Mat. Hei! Mana kita? Tak tahu. Nenek tu mana? Tak tahu. Tuan berserahkan kalung tu padanya kan? Puterinya mana? Habislah kita. Apa kita nak buat? Tapi, hamba bermimpi jumpa seorang puteri. Hamba pun bermimpi. Puteri yang sama kot. Tapi pakai mahkota daun kelapa. Alamak tuah. Kalau macam itulah puteri Gunung Ledang. Baik kita tak payah persembahkan pada Baginda Sultan. Sungguh hamba tak sangka. Di pergunungan ini pun ada juga penipuan seperti di bandar. Di mana-mana pun pasti ada penipuan. Kedatangan kita di sini pun satu penipuan. Jadi tuah, bagaimana kita nak menghadap Baginda Sultan? Mudah. Macam mana orang buat kita, macam tu juga yang kita akan buat. Sang Setia, kamu seorang yang sangat petau kan? Kamu saja berdepan dengan Baginda Durian di Pertuan. Ceritakan padanya seperti apa yang akan hamba ajarkan. Baiklah. Apa permintaan Tuan Puteri itu? Ampun tuanku. Setelah menerima hadiah dari tuanku, Puteri Gunung Ledang telah meminta tuanku menyediakan jambatan emas dari istana ini sehingga ke tempatnya, supaya Puteri Gunung Ledang mudah mengunjungi tuanku di sini.
boleh? Beta boleh adakan. Bukankah rakyat negeri Melaka ini kaya raya? Terutamanya Datuk Bendahara. Bolehlah juga setiap orang dapat mendermakan sedikit emas untuk membina jambatan itu. Ada apa lagi, Sang Setia? Ampun tuanku. Seterusnya, putri meminta 7 tempayan air pinang masak dan 7 tempayan air sirih muda tuanku. Lebih dari itu beta dapat sediakan. Temenggung, arahkan rakyat jelata untuk menebang setiap pokok pinang di negeri Melaka ini. Ambil buahnya dan perahkan airnya. Sirih, tuanku. Begitu juga sirih. Sesiapa yang makan sirih, jangan dibuang airnya. Faham? Ada lagi, Sang Setia? Ampun tuanku. 7 dulang hati nyamuk tuanku. Nyamuk? Benar tuanku. Unggas kecil tu? Benar tuanku. 7 dulang. Boleh, tuanku. Memang terdapat banyak nyamuk dekat negeri ini. Kita boleh kerahkan semua rakyat jelata. Setiap rakyat mesti mengumpulkan 1 mangkuk hati nyamuk. Kalau mereka tak dapat sediakan, kita hukum saja mereka. Ampun, tuanku. Bagus juga cadangan kamu tu, Temenggung. Lagi, Sang Setia. Ampun tuanku. Putri Gunung Ledang telah meminta 7 dulang hati kuman tuanku. Aneh-aneh sungguh permintaan putri ni. Boleh, tuanku. Kamu ni semuanya boleh. Boleh, tuanku. Bukankah rakyat negeri Melaka ini ramai yang berpecakit tokak, kurap, kudis? Kita arahkan saja mereka-mereka itu mengutip setiap seorang kuman-kuman itu dan mendapatkan hatinya 1 orang 1 mangkuk. Cukuplah, tuanku. Bagus juga cadangan kamu tu, Temenggung. Temenggung. Hendaklah dikumpulkan setiap orang yang ada penyakit tokak, kudis dan sebagainya. Jangan benarkan mereka keluar dari negeri Melaka ini. Penjarakan mereka. Ada lagi, Sang Setia? Katakan. Ampun tuanku. Ini permintaan yang terakhir. Selepas ini tak ada lagi permintaan tuanku. Sekiranya tuanku memenuhi segala syarat-syarat Putri Gunung Ledang ini, tuanku bolehlah melangsungkan perkahwinan diraja dengan putri itu. Ini yang beta nak dengar. Tak sabar beta nak berkahwin dengan Tuan Putri yang jelita itu. Katakan. Ampun tuanku. Adapun permintaan terakhir Putri Gunung Ledang itu ialah semangkuk darah Raja Ahmad tuanku. Gila ke beta nak membunuh anak anda beta sendiri? Hanya untuk berkahwin dengan seorang putri? Tak bolehkah digantikan dengan darah ayam ke, kambing ke, lembu? Kan sama saja. Ampun tuanku. Adapun putri itu mempunyai 1 alat yang boleh membezakan antara darah manusia dan darah haiwan tuanku. Alat membezakan darah? Beta tak pernah mendengar. Ampun tuanku. Buat masa ini alat itu hanya kepunyaan putri itu. Tapi pada masa akan datang, alat itu boleh didapati di mana-mana. Temenggung. Tuanku. Benarkah ada alat seperti itu? Yang itu patut belum belajar lagi, tuanku. Benar, tuanku. Belum habis belajar, gurunya meninggal. Bodoh. Kamu semua sama saja. Ampun tuanku. Itulah saja permintaan dari Tuan Putri itu, tuanku. Datuk Bendahara. Tuanku. Carikan beta jodoh yang lain. Tak sanggup beta nak melayan kerenah perempuan itu. Sang Setia. Tuanku. Lupakan. Lupakan Putri Gunung Ledang. Kalau macam tu permintaan dia, siapa nak kahwin dengan dia?
Biar dia jadi anak darah tua sampai mati. Daulat, tuanku. Ingat, dunia ini penuh dengan tipu daya. Manusia tidak pernah jujur, apalagi bila mencari kepentingan diri. Walau bagaimanapun, kepalsuan itu lambat laun akan terselah jua. Bila kebenaran menjelma, kepalsuan akan sirna. Apa harus disimpan saja cinta yang bermain di jiwa? Mampulah tertutup malu tapi tak mahu cintamu. Diriku bukanlah bujangga yang bijak bernodah kata. Haruskah ku diam saja? Ku malu tapi ku mahu cintamu. Apa harus disimpan saja cinta yang bermain di jiwa? Cintamu.